Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdil qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. Muliakan Komisi Hadis, bahagia Komisi Surah Al-Amin, Taman Cendrawasih, Imam Barisan Ahliatan Kuasa, tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru hadir, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama di atas kelewatan ada ziarah orang tadi di Sinar mana? Sinar di Kampung Aceh ya, Kampung Aceh ya, Sungai Aceh. Jadi alhamdulillah ada buat sikit lah semasa malam tadi. Tambah banyak dan insyaAllah kita tak akan lewatkan nanti kita tengok time yang insyaAllah yang sekadar-kadar yang ada insyaAllah. Alhamdulillah insyaAllah dalam sambutan Maulid Rasulullah SAW kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan tak lewat lagi lah kerana kita di bulan Rabiul Akhir, dan kelahiran Nabi SAW itu pada bulan Rabiul Awal, dia tahun 9 lah. Pengalaman saya dulu di Yaman dulu, Majlis Maulid Rasul ni memang macam yang kita buat ni, bukan hanya pada bulan Rabiul Awal, bahkan mereka sambung sambutan tu kerana banyak tempat nak buat sampai habis Rabiul Akhir, dekat 2 bulan lah. Surau, masjid, rumah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini satu tanda kasih dan ingat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita SAW sendiri dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau memperingati hari kelahiran beliau seperti dalam riwayat Su'ila an sawmi yaumil itsnain, ditanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa hari Isnin. Nabi SAW menjawab, "Dzaka yaumul fi." Itulah hari padanya aku dilahirkan. Aku dilahirkan hari Isnin, sebab itu aku puasa Isnin. Tujuan Nabi SAW adalah untuk memperingati kelahiran Nabi SAW. Bahkan Quran sendiri memperingati kelahiran Nabi, menyebut tentang kelahiran Nabi. Seperti Allah SWT firman tentang perbualan Nabi Isa AS dengan umatnya, dengan Hawariyun. إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Ingatlah ketika mana Nabi Isa AS berkata kepada Bani Israel, "Wahai Bani Israel, aku ini Rasul utusan Allah kepada kalian. Aku datang membenarkan kitab Taurat," itu kitab sebelum Injil lah, yang dibawa oleh Nabi Musa. "Aku membenarkan kitab Taurat dan aku datang kepada kalian ni untuk sampaikan satu berita yang besar, khabar gembira, menjadi penyampai khabar gembira tentang akan datang seorang Rasul selepas aku, itu selepas aku diangkat ke langit. Nama dia Ahmad." Masya Allah. Ya'ti di sini akan datang Nabi Muhammad. Ya'ti akan datang. Akan datang macam mana Nabi Muhammad SAW datang? Itu dengan lahir Nabi SAW. Nabi Isa beritahu akan lahir Nabi Muhammad, akan lahir Rasul akhir zaman, akan. Bahkan semua anbiya menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Bahkan semua kitab daripada langit, Taurat, Injil, Zabur, Masya Allah, semuanya menceritakan tentang, Masya Allah, Nabi akhir zaman. Sebab itu mereka yang mengkaji kitab, itu ahli kitab, mereka sangat menunggu-nunggu, mencari-cari siapakah Nabi akhir zaman, di manakah Nabi akhir zaman, di manakah kelahirannya.
Mereka Bani Israel berpindah dari satu negara ke satu negara. Mereka pergi ke Mekah, duduk di sana, pergi ke Madinah, duduk di sana. Dalam kitab Taurat, Injil dan kitab terdahulu menceritakan Nabi akhir zaman itu akan lahir di Mekah dan berhijrah ke Madinah. Semua yang menunggu kelahiran Nabi SAW, sambutan, memperingati, menyebut tentang kelahiran Nabi bukan hanya pada zaman kita, sebelum Nabi lahir lagi. Sejak Allah ciptakan manusia, bahkan sebelum itu lagi para malaikat semua tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Kerana bila Allah cipta je dunia ni, dah terpahat dah kat dunia ni, kat alam ni, dekat tempat yang sangat tinggi dan paling tinggi, iaitulah Arash, tiang-tiang Arash. Atas sekali tiang tu ada terpahat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Jadi ini para malaikat semua kenal Nabi, semua menunggu kelahiran Nabi, semua menyambut Nabi SAW. Kalau kita buka kitab Syed Al-Fatani, kita Muhammad Munyatul Musalli. Saya betul baca Munyatul Musalli, bukan Muniyatul Musalli, Munyatul Musalli. Kitab tentang semayang, Masya Allah. Saya mana? Ya Allah, Munyatul Musalli, kitab Syed Al-Fatani yang masyhur. Dan kita kena mengaji dan kita kena sentiasa mengkaji. Kalau khatam baca lagi, kitab dia sangat barakah, Syed Al-Fatani, Masya Allah. Dan beliau seorang ulama, imam besar lah dalam kalangan orang Melayu ni, yang sangat Masya Allah ilmunya. Jadi Syed Al-Fatani dia akan Munyatul Musalli, dia ada masuk satu fasal tentang hikmah semayang. Kenapa semayang 2 rakaat? Kenapa semayang 4 rakaat? Kenapa kita rukuk sekali, sujud jadi 2 kali? Cerita dia ada kaitan dengan malaikat. Dan Syed Al-Fatani juga, beliau memang mengarang tentang satu kitab Kifayatul Muhtaj, iaitu kitab berkenaan dengan perbahasan Isra Al-Mi'raj. Masya Allah, Syed Al-Fatani ya? Syed Al-Fatani, Masya Allah. Jadi dia pakar sangat lah bahas tentang ni. Beliau kata waktu mana Nabi SAW dalam riwayat, Nabi naik ke langit waktu Mi'raj, Nabi tengok di langit tu ada para malaikat yang duduk beribadah pada Allah. Masya Allah. Langit pertama, Nabi tengok malaikat semua duduk macam kita semayang, duduk qiyam sambil berzikir. Zikir di antara zikir malaikat yang masyhur dalam hadis riwayat Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Nawawi yang kita Al-Adhkar, di antara zikir malaikat yang masyhur di langit, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah bihamdih. Satu riwayat kata Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim. Nabi bersabda, siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdih ataupun Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim 100 kali, dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Amalan ni bila nak baca, bacalah sebelum yang subuh atau lepas yang subuh. Jangan tinggal di hari. Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Dan ditambah dengan astagfirullah mengikut satu riwayat 100 kali. Siapa yang amal tak akan fakir, tak akan miskin, diluahkan rezeki. Kita akan nampak rezeki. Dan rezeki bukan hanya RM2. RM2 tu memang kita mau, memang kita nak. Itu untuk nafkah, untuk itu dan ini. Rezeki zahir tu memang kita semua nak, perlu juga. Tapi yang lagi kita perlu, rezeki batin, ilmu. Contoh kita dapat jumpa orang tu, orang ni, tok guru ni, jumpa pula dengan orang lama-lama yang ada macam-macam ilmu, pengalaman, dia kongsi, share. Itu semua rezeki yang besar daripada Allah SWT. Jadi dia panggil rezeki sehari 100 kali atau zuhur, jangan tinggal, insyaAllah. Dan dalam satu riwayat, siapa baca Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim, dia dicintai oleh Allah. Allah cinta dia. Bila Allah cinta kita ni, kita buat baik Allah terima. Kalau kita buat jahat, Tuhan bagi taufik untuk taubat. Allah kasih. Bila Allah kasih, kalau kita buat jahat, Tuhan tak biar. Biasalah kita bukan maksum, kita orang biasa saja, kita bukan anbiya. Kekasih Allah pun ada mereka terjatuh dalam perkara yang tak elok oleh lain. Terjatuh dia besar, tetapi Tuhan tarik keluar mereka, taufik hidayah. Tuhan bagi pada mereka, hati mereka tu rasa menyesal, taubat dengan sungguh-sungguh. Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak apalah. Okay, jadi langit pertama, Nabi Muhammad tengok malaikat qiyam
Sebab kita menyentuh muslim, Nabi kata Allah sejuknya mata aku pandang tengok malaikat duk ibadat ni. Nabi kata dulu, Nabi seronok tu. Dan Nabi bagi salam kat malaikat semua yang sedang dia panggil qiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jawab. Dan kita boleh tak bagi salam kat malaikat? Boleh tak? Bagi salam? Bagi salam tu nampak malaikat tak nampak? Boleh tak nak bagi salam? Sebab Nabi SAW bagi salam kat malaikat. Boleh tak? Kalau bagi salam pun tak apa, tu pulang lah. Okay, InsyaAllah boleh bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua malaikat di langit pertama yang sedang beribadah stop zikir, stop qiyam tak qiyam, tapi jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, mulianya Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti pada yang kedua tengok malaikat duk rukuk. Semua rukuk sambil berzikir dari Tuhan cipta sampailah hari ini, sampailah kiamat, sampai bila-bila. Dan malaikat gembira, seronok, sedap, nikmat ibadah kepada Allah macam tu. Rukuk lagi, malaikat tak ada letih, malaikat tak ada tidur. Tak tidur apa? Tak letih, tak ngantuk. Mereka sedang cergas. Dan rukuk ni memang itulah kesedapan dan keseronokan mereka ibadah. Rukuk. Nabi bagi salam. Tengah rukuk tu jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok Nabi Muhammad. Boleh rukuk. Tengok rukuk balik. Lepas tu terus fokus zikir sambil rukuk. Tak bangun, tak panggung. Kemudian Nabi pergi langit ketiga. Nabi tengok malaikat semua sujud sambil zikir. Nangis. Masya-Allah, makrifah daripada Tuhan. Nabi bagi salam juga yang tengah sujud ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tu malaikat semua yang sedang sujud bangun, duduk macam antara dua sujud, bangun, tengok Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bersujud balik. Itu bagi zikir. Ya. Dan seterusnya lagi, seterusnya. Okey. Jadi Syekh Al-Fatani bahas hikmah kenapa dalam sembahyang sujud dua kali. Rukuk sekali ya, qiyam ni sekali ya. Lepas tu bila rukuk tak payah qiyam dah lah, sagi pula rakaat lain pula lah. Rukuk sekali. Tapi kenapa sujud jadi dua kali? Kerana apa yang berlaku pada para malaikat di langit. Malaikat sujud dua kali. Dua kali ni dalam hidup mereka, sepanjang umur mereka. Yang lain qiyam dari Allah cipta sampai bila-bila. Yang lain lagi kedua rokok sampai bila-bila, tak ada panggung ya. Yang sujud saja panggung. Kenapa panggung? Macam mana nak tengok Nabi Muhammad. Dan panggung tu untuk apa? Untuk jawab salam Nabi, bersambut Nabi Muhammad SAW. Kalau yang rokok boleh tengok lagi, salam itu boleh lagi sambut lah. Dan sujud macam mana? Tengok apa? Maksudnya apa? Berapa juta bilion tahun Tuhan cipta mereka lama dah, sejak ada lagi bumi ni, ada dah malaikat tu Tuhan cipta dah. Berapa bilion tahun tak pernah panggung kepala sujud nangis zikir pada Tuhan. Nabi mai daripada panggung. Kenapa? Yang ni ketua pada semua. Jibril bawah lagi ada Nabi Muhammad SAW. Sepakat ulama ahli sunnah Nabi Muhammad lebih mulia daripada semua makhluk Jibril, paling utama. Masya Allah. Jadi dia panggil panggung. Lepas tu sujud balik. Satu dan semayang sujud dua kali. Kerana kita nak mengenang doa mulia yang Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun stop saat zikir mereka untuk jawab salam Nabi Muhammad SAW, menyambut Nabi Muhammad SAW. Jadi maka Nabi pun dah hati dia teringin. Teringinnya ibadah malaikat ni jadi ibadah umat aku. Teringin umat aku ibadah macam ni, macam malaikat dia buat ni. Maka bila Allah perintahkan semayang 50 waktu, kemudian jadi 5 waktu, Allah tahu ya Rasulullah, aku tahu hati kau nak macam tu. Okey, ibadah umat kau solat semua macam malaikat di langit. Bila orang ibadah di bumi ni macam malaikat, kita ada hubung dengan alam langit dah. Satu Nabi kata dalam hadis, as-salatu mi'raj mu'min. Semayang itu mi'raj orang mukmin. Semayang kita tu mi'raj. Mi'raj apa? Naik lagi kan? Hidup dekat langit sana. Kenapa kita sedang berhubung dengan langit dengan semayang tu, perbuatan semayang. Kita qiyam sama dengan malaikat qiyam. Kita rukuk sama dengan malaikat rukuk. Kita sujud sama dengan malaikat sujud. Kita tahiyat, ada malaikat yang tahiyat sama dengan malaikat yang tahiyat. Beri salam sama dengan malaikat yang salam. Dan lagi ketujuh, malaikat apa? Zikir ya salam.
Ya. Okey, langit pertama kita langit pertama tiang ibadah Allah. Langit kedua rukuk, langit ketiga sujud. Langit keempat Allah senang duduk antara sujud lah. Duduk antara sujud. Ni apa 5 lah. Langit ke Allah senang Muhammad 6 tahiyat, duduk tahiyat. Macam zikir. Bentuk tahiyat. Langit ke 7 kan kita lepas tahiyat kita kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit ke 7 malaikat zikir ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Wahai Allah sejahtera. Allah ya salam, ya salam. Masya-Allah, semua itu dimasukkan dalam satu ibadah sembahyang. Ya salam ni dia ada zikir dia, cara dia. Yang saya dapat ijazah daripada guru baca 1000 kali pada subuh. Ya salam. Selamat kita daripada musibah, musuh. Nama pun ya salam. Masya-Allah. Asmaul Husna bagus. Siapa ada zikir Asmaul Husna bagus. Zikir Asmaul Husna ni kata ulama, kata Syekh Fadil Jalani, tak salah, dia kata Asmaul Husna ni jangan kita terkejut dari tamat tu dia main anugerah macam-macam. Kata Syekh di Jumaat memang dia luar biasa zikir Asmaul Husna. Sama ada kita baca semua Asmaul Husna, ya Man Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, sekali amalan dia baca selepas subuh, ataupun kita ambil salah satu, tapi kena ijazah lah, kena ambil guru, ada guru lah. Bagus, Masya Allah. Yang tu ya salam 1000 kali. Kita ada zikir sama dengan malaikat ke-7. Ayat ke-7 sana, Masya Allah. Jadi tak apalah, jadi kita amal lah. Kalau boleh kita amal, kalau hak bawah sikit, hak tak banyak, kita boleh baca ya dan jalal wal ikram, ya dan jalal wal ikram, ya satu lagi. Ya dan jalal wal ikram ni sebagai pendapat kata dia Ismul A'zam. Nabi kata siapa yang berdoa dengan Ismul A'zam, Ismul tu ada nama, A'zam tu paling agung, nama Allah paling agung. Apa dia? Ada 44 pendapat ulama. Saya baca semua 44 lah pendapat Allah. Yang antaranya ya dan jalal wal ikram, ya dan jalal wal ikram. Dan satu hadis sahih tu Nabi SAW tengok seorang sahabat duduk zikir ya dan jalal wal ikram, ya dan jalal wal ikram, ya dan jalal wal ikram. Dia kata wahai sahabatku, engkau berdoa apa pun Tuhan bagi kerana engkau baca ya dan jalal wal ikram. Kata ulama kata ini Ismul A'zam. Ada yang katakan ya hayyu ya qayyum, ini zikir besar-besar. Ya dan jalal wal ikram ni macam-macam, kelebihan macam Tuhan bagi ya. Jadi Masya Allah, orang dulu nak pergi perang macam ya dan jalal wal ikram tu di perang, tak apalah, itu cerita perang lah, tak apa, cerita lain. Jadi Allah SWT Muhammad cerita ni kita sebagai Rasul, bukan cerita perang. Tapi kita doa lah keamanan negara kita ni, selalu macam-macam dari doa ni, doa banyak. Nikmat keamanan, nikmat paling besar ni. Disebabkan keamanan kita boleh main semayang surau, disebabkan keamanan kita boleh ziarah-ziarah, makan, minum, sembang-sembang, disebabkan keamanan anak-anak kita boleh main ngalok di sekolah. Kalau berlaku yang tak aman, habis semua nikmat tu hilang. Kita akan hidup dalam ketakutan, kita akan hidup dalam keadaan sembunyi, kita akan susah di dunia ini. Walaupun benda tu memang dah disebut oleh Nabi Muhammad. Nabi kata di akhir zaman akan berlaku banyak peperangan. Nabi kata Al-Haraj, Al-Haraj ni apa? Akan banyak pembunuhan. Di Palestin 40,000 lebih dah syahid lah. Itu di Palestin, banyak lagi negara yang umat Islam dizalimi, dibunuh. Di belah China, belah mana lagi, Afrika mana lagi, belah ada lagi tempat-tempat yang dibunuh orang Islam. Banyak lagi tempat. Dan kes bunuh banyak. Bunuh ayah, bunuh mak, bunuh kawan, bunuh jiran, bunuh orang. Memang Nabi sebut akhir zaman banyak pembunuhan. Okey, Masya Allah. Dan Nabi sebut akan berlaku satu zaman disebut Malhamah Al-Kubra. Malhamah Al-Kubra ni apa? Perang besar di akhir zaman. Sebagai yang kata Imam Ghazali lah, ada yang katakan perang dunia ketiga, macam-macam lah. Tapi kita ambil istilah hadis Malhamah Al-Kubra, Malhamah. Perang besar ni apa dia? Satu dunia perang. Tempat yang tak perang dua saja kata Rasulullah, seperti dalam sunan Nabi Daud disebut dua saja tempat tak perang. Yang pertama tempat paling panas, panas sebuah tempat tu, ada padang tengah pada pasir. Yang kedua tempat paling sejuk, untuk utara. Ya. Jadi dua tempat ni tak ada perang. Selain tempat tu semua perang besar. Lalu kita tengok Korea Utara, masalah Korea Selatan.
Iran dah kena serang semalam. Baik. Namanya saya tengok berita tadi, Iran kena serang. Israel tembak ulu pandu balik. Banyak ulu pandu ratus masuk. Tapi dia pun ada juga pertahanan dia, macam ayat tu melalui ruang. Ulu pandu dia tembak balik, ulu pandu kat. Meletup habis lah, tahan lagi tu. Dan ni tapi tak apa. Memang yang ni ada sebab itu berita baik. Berita baik apa? Sebelum ni kita dengar apa? Syiah bunuh Sunni, Sunni bunuh Syiah. Dua-dua tu syahadah lah. Kalau ikutkan Zahir Islam lah. Apa ada Syiah yang mereka ni lari terus jauh terus. Ada agama Islam ni. Ada yang lebih kurang dengan kita ni. Lebih kata boleh kata Islam lah. Okey ya. Ini benda yang menjadikan kita orang Islam bunuh sama-sama. Berebut harta, berebut pangkat, kuasa politik. Hari ni dah. Hari ni orang Islam sedang berperang dengan orang kafir. Tak kira ada Syiah, ada dia apa kefahaman apa, ahli sunnah apa semua, kita sedang ada target ataupun kita sedang berperang menghadapi satu musuh. Yang ni siapa sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi semua memang ada yang sekata Rasulullah, sungguh kalian akan berperang dengan kaum Yahudi nanti di akhir zaman. Kalian semua akan berperang, akan memerangi kaum Yahudi. Dan ni Israel nak kuasai dunia semuanya. Dia buat macam-macam tengok. Dia nak ambil dari Iraq tu zaman Mesir tu. Dia nak negara-negara ni nak buat Israel raya dia panggil ya. Satu negara ini semua ada unsur-unsur untuk menyambut kedatangan Dajjal juga lah. Ikut kajian tahulah ni Israel. Dan dia pun nak jatuhkan dulu Baitul Maqdis. Jadi kenapa Masjid Al-Aqsa dia bertalih pegang sebenarnya? Walaupun Donald Trump dah umum dah dulu 4-5 tahun dulu. Dia umum dia kata ibu negara Israel adalah Baitul Maqdis. Masjid Al-Aqsa punya apa pasal tu? Kenapa umum macam tu? Siapa boleh menguasai Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis menjadi ibu negara, dia boleh menguasai dunia. Macam tu kan? Jadi memang mereka dah ambil. Cuma mereka tak boleh nak runtuhkan untuk buat kuil Sulaiman. Mereka tak boleh nak runtuhkan buat sekian-sekian mereka punya kuil mereka lah. Boleh. Kenapa? Sebab Gaza kubur terakhir. Gaza ni kecil ya. Dia kecil pada pelih 40 km ya. 40 km ujung ke ujung. Lebar 10 km ke 20 km. Kecil saya. Dia satu macam satu daerah ya. Ya. Jadi Gaza ni problemnya apa? Gaza ada tentera rasmi lah. Daripada Hamas. Okey ya. Jadi mereka ni lah yang kena hapuskan dulu. Kalau tidak, kalau ambil Baitul Maqdis, kalau Israel semua pindah ke Baitul Maqdis, akan ada serangan sana. Akan bahaya pada pusat pemerintahan dia. Hapuskan dulu askar, tentera, mujahidin, supaya Palestin setotal jadi Israel. Dan negara mereka nak keamanan, mereka nak kuasai dan nak aman. Okey ya. Sedangkan mereka ambil tanah orang, tanah orang. Tapi masalah problem hari ini 1 tahun dah, waktu 2 tahun lepas sampai waktu 2 tahun ni, Gaza belum lagi jatuh. 7,000 lebih ke 8,000 tentera Israel dah mati dah. Ikut berita luar negara lah. Berita betul lah. Cerita negara kita tak cerita sangat, tak tahu lah sebab apa. Okey ya. Rai kot. Jadi Allah SWT tengok hati dia, tentera dia. Tentera Qassam ni keluar seorang orang pergi tembak. Kena 2 orang, 10 orang. Sekali kena 30 orang. Lepas 2 orang kalau syahid 2 orang tembak, dia 30 orang. Nisbah tentera Islam ni kan sikit sangat, tak kafir sangat ramai. Jadi dia pun tak tahu nak buat apa lah. Sebab Gaza tak jatuh-jatuh. Dia pakai kuasa besar di Amerika, dia bergabung dengan semua dunia yang ada ketenteraan yang kuat. Tak jatuh-jatuh. Ambil tentera upahan tak, tak jatuh juga. Apa dia pakai ni? Apa dia? Kekuatan hubungan dengan Allah SWT. Hebat dia pemimpin dia pun pergi berjihad. Tak hebat lagi tu. Semua nak mati syahid. Dan Nabi sebut dalam hadis sahih, bila Baitul Maqdis jatuh, runtuhlah. Dia pegang total lah. Waktu tu Madinah akan diserang. Madinah akan hancur. Lalu itu program dah. Itu laluan. Kenapa kena jatuhkan kota-kota besar orang Islam nak kuasai dunia total? Masya Allah. Baitul Maqdis mesti dihancurkan, dijatuhkan, dikuasai sepenuhnya. Palestin semua ditukar di Israel. Rakyat Palestin semua dihapuskan, penghapusan etnik dan penghapusan tentera, mujahid. Kemudian mereka akan serang Madinah. Ini betul Nabi yang sebut. Tak pernah Nabi berdusta. Masya Allah. Apa yang berlaku ni semua yang berlaku. Masya Allah. Dan kita sanggup kan tengok Masjid Nabawi kat sana.
Sanggup kita tengok tempat yang paling kita cinta, yang di situ ada jasad Nabi Muhammad kena serang? Tak sanggup kita semua. Lepas tu doa lah untuk Palestin, minta Allah pelihara. Masya Allah. Okey, tak apa. Jadi pada pembahasan kita tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tajuk, syarah kita bahaskan si tajuk dengan tajuk berkenaan dengan Rasulullah, Nabi Allah sebagai idola kita semua. Saya ringkas saja. Masya Allah, kita di akhir zaman yang manusia saling hasad dengki, saling bermusuhan, saling berperang, saling bertengkar. Masya Allah. Tapi inilah waktunya sangat penting untuk kita bahaskan tentang akhlak Nabi SAW. Kerana Nabi telah sebut, telah terjangkit pada kalian wahai umatku Da'ul Umam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, apa itu Da'ul Umam? Penyakit-penyakit umat terdahulu. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Apa penyakit mereka? Al-hasad wal baghdha. Saling hasad, saling benci membenci. Lah ni benda ni kena cerita banyak dalam khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni kena cerita berhati banyak sikit. Bab penyatuan umat Islam, bab yang gaduh, yang saling hasad, yang jatuh. Kita lemah kerana kita pecah. Masya Allah. Sistem yang main hari ni, isu semasa yang main hari ni, semua nak pecahkan umat Islam. Kita tak sedar. Kita ingat, oh dah, kita nak lawan ni kebenaran, kita mesti jatuhkan kawan kita. Tak, sebenarnya tak. Sebab kita ada unsur untuk memecahkan kita, melemahkan kita, dan kita akan dikuasai oleh musuh. Masya Allah. Baru ni apa, kita khutbah Jumaat di Yan. Khutbah Jumaat di Yan, saya kalut pagi tu, tak ada prepare apa. Lama dah tak ajar khutbah. Jangan terima sikit khutbah Jumaat ni, sebab dia kena prepare betul-betul. Nak tulis atau boleh pakai yang pejabat agama punya ni lah, teks. Masa biasanya saya tulis sebab saya nak ringkaskan khutbah. Saya kalau khutbah, baru ni khutbah paling ringkas saya buat lah. 1.5 dah semayang Jumaat. 1.5 semayang Jumaat. Saya tengok orang kalut main daripada rumah, kesian nak fikir. Saja dah buat ringkas sikit. Kalau saya duduk di Yaman, khutbah Jumaat 5 minit. Betul 5 minit. Dia tak syarah banyak, dia akan bagi poin saja. Tuan-tuan dan perempuan, bersatulah di atas nama Islam. Hendaklah menjaga anak cucu kita semua. Pilah mengaji, menuntut ilmu. Sedekahlah, tolonglah orang yang susah. Macam tu kan? Lepas tu, barakallahu li wa lakum fil Quran. Ayat Quran semua dah. Itu saja. Kemudian doa. Habis sembahyang Jumaat. 5 minit selesai khutbah. Sunnah Nabi Muhammad, khutbah pendek, sembahyang panjang. Akhir zaman kita banyak khutbah panjang, sembahyang tadi surah pendek. Sunnahnya surah tadi panjang. Panjang tu dia sabis rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasiyah. Sunnah dia baca. Dua surah ni berapa minit kita baca? Dia kami tadi 10 minit. Khutbah Jumaat pendek sikit, 9 minit, 7 minit. Okey. Masya Allah. Tapi boleh nak khutbah panjang, semayang pendek tetap sah juga. Tak apa. Saya cerita apa? Khutbah apa? Benda penting. Apa dia? Pasal masalah kita semua kaum muslimin, ada isu semasa sampai kita bergaduh, bertengkar, pecah sama kita. Penting sangat kita cerita bab ni, Masya Allah. Jadi Allah SWT Muhammad, jadi Nabi dah sebut al-hasadu wal-baghdha, saling hasad, saling benci membenci. Mari sama-sama kita tengok akhlak Nabi Muhammad sebagai idola kita. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat berkasih sayang, sangat, hatinya itu sangat murni, suci. Seperti Allah firman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasulullah melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi bersabda, ana nabiyur rahmah, saya nabi rahmat, kasih sayang. Nabi bersabda, ana rahmatul muhdah, saya rahmat yang dihadiahkan untuk umat. Hari ini kita tak kurang teknologi. Teknologi terlampau canggih. Handphone besar ni satu dunia kita boleh terbakar. Semua kerja dalam pejabat tu, syarikat punya besar, berapa cawangan tu ada tu, semua dalam handset saja urusan. Mudah, tak payah file banyak, semua dalam handset. Teknologi sangat tinggi di zaman kita. Dari segi teknologi tak ada kurang langsung. Tengok baru ni tentera Israel buat apa kepada tentera Lebanon. Masya Allah, dia tekan sana tu, sini betul jadi bom, mati. Masya Allah. Jadi tak apalah. Jadi kita minta keselamatan daripada Allah. Mereka memang nak bunuh kita selip mata saja, tapi semua dengan izin Allah. Hati hidup tu kuasa Allah. Apa? Okey, jadi teknologi tak kurang.
Zaman kita harta pun tak kurang, orang kaya banyak zaman kita. Nabi sebut di akhir zaman nanti akan dibuka kekayaan dan orang yang kaya sangat kaya, tetapi orang kaya kebanyakan Lukam ibnu Lukam. Maksud Lukam ibnu Lukam tak sudi guna harta bukan kerja Allah. Harta ada dibuat dengan pelik-pelik, ada macam tu kan? Tapi ada orang kaya yang soleh. Okey. Duit tak kurang, kekayaan tak kurang, kesenangan tak kurang. Kita semua dapat makan, dapat rezeki. Okey kan? Banyak tak kurang, tak kurang, tak kurang. Apa yang kurang? Satu saja, kasih sayang dalam hati orang Islam pada hari ini. Satu je yang musuh buat, syaitan, iblis dan musuh buat apa? Hilangkan kasih sayang dalam hati orang Islam. Hilangkan, hilangkan. Tanamkan kebencian dalam hati mereka. Masya Allah. Dan ini dah hampir berjaya. Okey. Jadi Allah SWT, Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah bawa kasih sayang. Kalau kita mengaji ilmu hadis, ada dipanggil hadis musalsal bil awwaliyah, guru bagi ijazah sanad sampai Rasulullah. Hadis ni hadis yang pertama kita dengar dari seorang tok guru kita. Siapa baru nak ngaji yang seorang tok guru hadis lebih tadi, dia kata okey, ni hadis pertama, ambil hadis pertama dulu. Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman tabarakallah. Nabi sabda, Allah SWT Muhammad macam mana saya baca tadi, Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama', atau yarhamukum man fis sama'. Okay. Hadis ini pertama kita dengar ada guru kita. Saya pun dengar guru pertama dan guru ijazah. Apa maksudnya? Irhamu man fil ardi, kasihlah, belaslah pada siapa yang ada kat bumi ini. Yarhamukum man fis sama', yang di langit akan kasih pada kalian. Yang di langit ni kata ulama hadis para malaikat. Okey. Hadis pertama kalau kita mengaji hadis tentang kasih sayang. Kalau kita ambil ilmu Quran, apa ayat pertama kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Mana boleh baca Fatihah tu? Mana boleh baca surah tu? Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan belajar macam mana baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa cara Bismillah? Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Hadis pertama kenapa tak ada kasih sayang? Waktu Allah utus Nabi Muhammad, Allah kata Nabi Muhammad mai bawa kasih sayang. Nabi tanam kasih sayang dalam hati sahabat. Tauhid dengan Allah dan kasih sayang sama manusia, sama makhluk Allah. Zaman dulu, saya ambil sikit, kita sikit lagi 8.30 kita berhenti lah, InsyaAllah. Saya ni macam cik kita ambil lewat lagi ya. Masya Allah. Itu Ustaz kena main-main lewat lah, yang ambil lewat. Lewat sikit insyaAllah. Okey, saya kena cerita pasal Rasulullah ni yang bagi 3 pagi pun boleh. Sonok semangat lah. Kan semangat sebab ceramah ni syok ni. Ceramah tak ada apa, kita orang besar kan boleh ceramah. Sebab Rasulullah. Cuba saya ceramah pasal artis, tengok ada orang nak dengar. Tak ada. Cerita pasal Rasulullah, ceramah sedap ke, ceramah tak erti ke, cakap tak pandai ke, dia sedap. Kenapa Rasulullah? Macam seorang ulama kata, dia kata apa? Sedapnya qasidah yang kita dengar tu bukan kerana qasidah tu, lagu dia sedap. Betul kita dengar apa? Tala'al badru alaina. Sedap tu bukan lagu tu, bukan lagu. Yang sedap tu apa? Kerana disebut Rasulullah dalam dia. Kalau qasidah tu cerita pasal orang lain, cerita pasal orang fasik ke kafir, tak ada apa. Disebabkan Rasulullah disebut di situ, semua jadi indah. Satu orang kalau sunnah Nabi kat sini, cinta Nabi kat hati dia, Rasulullah di hati dia, bahasa lah tu. Kan maksud diri Nabi dah sini cinta, maka jadi indah diri dia. Lepas tu tengok tok-tok ulama pasal eloknya dia pakai. Kadang-kadang tok-tok ni saya jumpa dia pakai t-shirt pagoda ya. Dia mengajar kita, tengok elok dia pakai. Betul tu pakai pagoda elok. Ya. Sama. Dia ada di hati dia tercinta pada Nabi Muhammad. Diri dia nampak indah. Dia senyum tu nampak syok. Kita duduk depan cermin kita senyum tengok. Tak syok tengok dia senyum dia lain. Tengok tok guru senyum, Allah manisnya kadang melekat di hatinya. Okey, kenapa ada senyuman dia? Senyuman yang penuh cinta kasih pada Nabi. Dia pergi ikut Nabi, bukan senyum nak membeli barang dia. Ada orang senyum sebab beli, ada orang senyum sebab macam-macam. Senyum kerana kasih sayang sunnah yang ada pada diri dia. Okey, tak apa. Di Nabi Muhammad zaman tu, binatang, haiwan disakiti, dicop dengan besi yang panas untuk hilangkan celaka di tempat tu. Pahaman dia lah.
Mai Nabi Muhammad, Nabi kata apa? Binatang tak disakiti, haram sakiti binatang. Masya Allah. Nabi kata siapa duduk atas kuda guna untuk naik untuk jalan, tapi kalau untuk bersembang tak boleh. Contoh depok duduk atas kuda, sembang kawan sebelah tak boleh. Kalau kamu nak bersembang, turunlah di bawah. Kesian pada kuda kamu. Nabi nak pesang sayang pada binatang. Ya. Nabi kata ulang, jangan pakai yang beristijab. Buh kat najis kita. Kalau kamu akan sakiti saudara kamu jin, hormatilah jin. Jin pun makhluk Allah. Sayanglah semua makhluk Allah. Tengok Nabi ajar kamu. Masya Allah, pokok-pokok Nabi tak bagi. Nabi kata bila kita pergi berjihad, tak boleh kita tunjuk kemahnya kita ni pahlawan dengan kita menebang pokok ni. Kan semua nak tunjuk dia kan oh, terajang ke semua dah. Nabi larang. Apa salah pokok ni nak tebas-tebas dia tu? Kecuali dia menghalang perjalanan, tebas sikit. Tapi yang lain akan tebas. Kalau pokok berzikir pada Allah ni makhluk Allah SWT, Nabi ajak sayang mereka. Masya Allah. Kita mungkin pokok ada di rumah kita tak siram, tak sayang pokok. Macam nak ikut Nabi Muhammad, siram, tengok. Nabi SAW kata, yang kanak-kanak ni kita kena belaskan sayang-sayang. Jumpa Nabi bagi salam, Nabi jaga, Nabi layan, melawak dengan budak-budak. Main seorang sahabat kan Nabi. Waktu tu Nabi cium cucu dia, cium lah. Dia kata, ya Rasulullah, engkau cium anak engkau cium cucu engkau. Bagi dia ni perbuatan yang rendah. Seorang pemimpin mana boleh cium budak-budak? Cium budak-budak ni macam rendah diri seorang tuan, seorang ayah, cium rendah diri. Kamu pemimpin hebat, wahai Rasulullah. Pemimpin ni kena duduk keras tu, muka kena serius, orang kenal semua orang hormat. Okey ya, Masya Allah. Nabi kata, engkau tak cium anak engkau lah? Nabi tanya dia, hadis sahih. Ya Rasulullah, saya ada 10 orang anak, seorang tak pernah saya cium. Kenapa nak cium budak-budak? Okey ya, budak-budak ya puan, layan anak budak-budak ni. Kita orang besar orang tua ya. Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak kasih sayang kat budak, tak belas kasihan kat orang lain, Allah tak sayang kat dia. Terus bersama ni balik dicium anak dia. Ya, tak nak kasih sayang, tak nak rendah diri. Masya Allah. Nabi kata kepada orang tua, pakcik-pakcik, anaklah kasih, anaklah hormat. Sebelum mana ada orang muda hormat orang tua, tak ada. Nabi yang ajak adab ni. Kata orang Melayu ni ajak hormat orang tua. Dah ada Nabi Muhammad SAW. Orang Melayu kita dia berpegang semua ajaran dan sunnah Nabi. Dia berterap pada kita. Tanpa Nabi Muhammad, kita orang Melayu pun tak hormat sama kita. Dia berbunuh sama kita. Tapi Nabi ajak orang muda hormat orang tua. Ada dengan lebih kurang, cakap jaga hati, Masya Allah, rendahkan diri. Sampai Nabi kata apa? Siapa tak buat macam tu bukan umat aku. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan dari kalangan umat aku yang ikut sunnah aku siapa yang tak kesian, tak sayang kat budak-budak yang lebih muda dan tak hormat orang tua. Lebih marah ni, Masya Allah. Jadi siapa yang tak ada akhlak kasih sayang ni, sifat ni yang mulia, idola kita Nabi Muhammad. Nabi ajak semua ni, Masya Allah, untuk apa? Kedamaian, penyatuan, untuk kita hidup diridhai oleh Allah SWT. Mai seorang sahabat kata Nabi, ya Rasulullah, macam mana saya nak buat bagi Allah tak murka saya hidup kami Nabi? Macam mana saya nak buat bagi Allah tak marah saya? Nabi sebut satu jangan engkau marah orang. Kalau engkau suka marah orang, nafsu lah, Allah marah pada engkau. Tapi kalau engkau susah nak marah orang, Allah sayang pada engkau. Macam apa? Kasih sayang. Kalau kita macam nak marah, fikir sama. Kadang-kadang dia puas, dia pengarah, marah, oi. Cuba kita duduk tempat bekerja kita rasa pakai marah tiap hari. Dia pun manusia juga, dia ada perasaan. Aku dia pun ni bekerja, staff aku ya. Apa buat sudah saya cakap banyak. Apa mau, tak mau sudah. Okey ya. Siapa tak mau keluar. Fikir sama ayat, fikir sama ni orang bawah. Tapi Nabi ajak macam tu. Nabi SAW kalau nak buat apa, Nabi suka mesyuarat dengan sahabat. Kata Siti Aisyah, Nabi orang yang paling banyak mesyuarat dengan sahabat dia. Sedangkan semua wahyu kalau ikutkan tak payahlah buat macam bos. Tak, Nabi bukan hidup dia macam bos, bukan hidup dia macam orang tinggi-tinggi. Hidup dia hamba, rendah diri. Tapi dia yang paling tinggi sekali di sisi Allah SWT dan di sisi semuanya makhluk. Nabi mesyuarat, tanya pendapat. Kadang Nabi beri pendapat macam ni, sahabat kata, ya Rasulullah boleh lah pendapat ni, saya nak beri pendapat macam ni siang-siang. Tapi kita fikir kita ikut pendapat dia ni. Akhlak Masya Allah. Kata guru kita, kadang-kadang tu kita kena dengar juga luahan hati orang tu, pendapat orang.
Kadang-kadang bila orang keluarkan pendapat, kita akan rasa macam takjub, ush, oh ini bagus pendapat ni. Ataupun kita akan mendapat satu benda yang baru. Maksudnya rendahkan diri, kasih sayang pada orang di bawah. Nabi Muhammad SAW ajak. Jadi mari sama-sama kita ikut akhlak Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW yang tawaduk, macam mereka. Nabi Muhammad SAW yang tawaduk, rendahkan diri. Mari kita rendahkan diri kita. Masya Allah. Allah benci hamba yang tinggi diri. Nabi Allah firman dalam Quran, Inna Allah la yuhibbul mustakbirin. Allah benci, tak suka orang yang meninggikan diri. Apa maksud tinggikan diri? Takabur. Kita rasa dalam hati kita ni kita lebih baik pada orang. InsyaAllah lebih baik pada orang. Tak boleh. Bila kita rasa apa? Orang lain lebih baik dari kita. Tengok kacik-kacik, Allah, mereka kenal Allah dulu dari aku. Aku baru beranak setengah jagung. Tengok orang lebih muda, lebih muda, Allah, mereka tak ada dosa. Aku lama dah macam dosa tu buat. Tengok orang yang alim, Masya Allah, mereka orang yang alim. Tengok orang yang maksiat macam mana? Dia pun maksiat. Nah, kadang mereka lalai. Dia kata dah ilmu. Aku maksiat, aku ada ilmu. Aku jahat lagi dah apa? Astagfirullahaladzim. Dia pun lagi bagus dah apa? Hanya tu. Semua. Bahkan Sayyidina Wais Al-Qarni. Siapa Wais Al-Qarni? Wali Allah paling besar yang tabi'in. Sayyidul tabi'in. Wais Al-Qarni, dia waktu nak makan, dia pergi kat tong sampah. Sebab masyarakat tak mau pergi makan. Adik-beradik dia kata dia gila. Dia awal duduk dengan adik-beradik dia, dengan abang katok dia. Dia buatkan dia macam satu pondok kecil, keluar rumah, pasal rumah, hidup situ. Kata dia, ni gila dia kata dia. Kenapa dia kata dia gila? Sebab dia dah ibadah pada Allah. Dia suka tegur orang, nasihat lah bagi orang ni gila. Masya Allah. Biasalah pandangan masyarakat. Kadang-kadang di taman kita ni ada wali Allah, tapi orang kata gila. Ada? Kadang dia wali Allah, orang soleh, orang kata sesat. Ini ada sejak zaman Rasulullah ni tau. Sejak Rasulullah zaman Nabi, cuma tak jumpa Nabi. Akhirnya dia buat apa? Pergi makan kat tong sampah. Dia kata nak beli pun mana-mana. Dia nak beli jual kat dia, orang tak peduli dia. Makan kat tong sampah. Tengah makan kat tong sampah, anjing main di sebelah dia. Dia kata, wahai anjing, pergi makan kat situ. Aku kat sini, kau kat situ. Maksudnya jangan makan aku pula. Anjing tak boleh lah. Anjing jangan kat situ. Wahai anjing, nanti di akhirat, kalau aku boleh lintas di tanah sirat, kaki aku tak tergelincap jatuh dalam neraka Jahannam, aku lebih baik dari kau. Cakap dengan anjing, wahai anjing, kalau nanti di akhirat aku naik di tanah sirat, aku terjatuh dalam api neraka Jahannam, engkau lebih mulia dari aku. Engkau tak ada dosa apa, tak kena azab. Besar ni Sayyidina Sultan Al-Arifin Ibrahim Adham nak lalu satu titi yang kecil, nak lalu. Dia tengok anjing nak lalu tak? Dia kata apa? Wahai anjing, kau jalan dulu, engkau lebih baik dan lebih mulia dari aku. Siapa kata ni? Ulama. Engkau tak ada dosa, aku ada dosa, engkau lalu dulu lah. Masya Allah. Rendah dirinya mereka para wali, para kekasih Allah. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat merendahkan diri. Nabi Muhammad SAW sangat menjaga lidahnya, tak mau, tak suka menyakiti orang. Jagalah lidah kita semua, Masya Allah. Lebih lagi mak ayah kita. Ingat ni zaman orang sakiti mak ayah. Ni zaman Nabi kita banyak anak derhaka. Jaga ayah-ayah dan ibu kita semua. Imam Haddad sebut dalam satu hadis dalam Risalah Al-Mu'awanah, kata Imam Haddad, Nabi bersabda, barang siapa berpagi-pagi dia buat yang Tuhan marah, tapi dia buat yang mak ayah dia suka, Allah suka kat dia. Murka Allah pada. Kenapa mak ayah dia juga dia? Siapa yang berpagi-pagi, waktu pagi, awal pagi, bangun pagi, buat yang mak ayah dia sakit hati, dalam keadaan semayang tahajud, zikir, duha, semayang, Allah suka lah, Allah marah kat dia sebab kemarahan mak ayah. Masya Allah. Kena sabar kadang mak ayah kita biasalah sakit, mereka ada emosi, sabar, Masya Allah. Jaga hati mak ayah, Masya Allah. Jadi lidah kita kena jaga. Yang ketiga, akhlak Nabi SAW. Nabi sentiasa dalam hidup Nabi SAW memuliakan ataupun peduli dengan semua orang yang di sekeliling Nabi SAW. Siapa yang susah, siapa yang perlukan pertolongan, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita akhlak Nabi SAW. Banyakkan selawat pada Nabi SAW. Cara nak dapat akhlak Nabi macam mana? Selawat banyak pada Nabi, baca tentang Nabi. Kalau kita selawat banyak, dia main tu, akhlak tu dia main sendiri. Tuhan kurnia akhlak. Maka pentingnya selawat. Paling kurang sehari 100 kali lah kalau boleh buat. Paling tak ada pun 20 kali lah kata guru saya, 20 kali saja. Banyak selawat pada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita di akhir zaman, zaman rosak akhlak.
dan jagalah anak-anak cucu kita semua. Cerita pasal Rasulullah, terapkan akhlak Nabi di zaman Masya Allah. Manusia ikut orang fasik, orang kafir, orang munafik, ikut tren-tren yang tak elok, maka Nabi Muhammad adalah ubat untuk kita semua. Akhlak Nabi Muhammad adalah ubat untuk kita semua, insya-Allah. Dan mudah Allah sama berkati pengurusi surau, dia tuan kuasa surau, dan semua ahli jemaah, semua ahli taman, semua cendrawasih. InsyaAllah mudahan kita semua jadi orang yang sentiasa semangat menghadiri majlis ilmu, menghadiri program-program di surau, mengimarahkan surau, dan juga kita sebarkan kasih sayang sama kita di ahli taman. Jauhi hasad dengki sama kita, jauhi permusuhan, jauhi memutuskan silaturahim di sesama kita. Nabi bersabda, tak akan masuk syurga siapa yang putuskan silaturahim walaupun mati dalam Kaabah. Dibuat haji, tawaf-tawaf ke Kaabah, Raja Arab panggil masuk. Masuk dalam Kaabah semayang. Wah, main jatuh mati. Tak masuk syurga kalau dia putus silaturahim dengan adik-adik dia. Dengan adik-adik silaturahim. Dengan sayang adik-adik, ukhuwah dia panggil ukhuwah. Silaturahim kan dengan adik-adik saja. Kalau kita yang bukan adik-adik, dia tak panggil silaturahim. Dia panggil ukhuwah. Ukhuwah. Jadi jangan putus silaturahim. Ukhuwah pun yang putus juga. Kerana muka Allah besar. Dan Masya Allah, dan Allah rahmati kita semua. Sekali itu dulu lah. Apalah kalau-kalau nak minta maaf lah, turun banyak lah. Banyak saya tumpah pula, Masya Allah. Macam makan kalau banyak saya minta lagi sakit perut pula. Minta saya perut ni, saya juga lah, Masya Allah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, Allahumma ya hayy ya qayyum, Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna wafazna waj'alna ma'al muslimin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah, masukkanlah kasih sayang hati kami, ya Allah, dan keluarkan kebencian hati kami, ya Allah. Jadikanlah kami dan ibu ayah kami penuh kasih sayang, ya Allah. Antara kami suami isteri penuh yang kasih sayang, ya Allah. Anak-anak kami penuh kasih sayang di antara kami dan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, selamatkan kami dari fitnah Dajjal, selamatkan kami dari musuh-musuh yang datang menyerang, selamatkan kami dari perpecahan dan pertelikahan sesama kaum muslimin, ya Arhamar Rahimin. Dan Engkau peliharalah kami, beri istiqamah pada kami, ya Allah, beri rahmat pada kami, ya Allah. Kuatkan hubungan kami dengan Engkau, dengan Nabi Muhammad, kuatkan kami berzikir, berselawat, baca Al-Quran, ya Allah. Engkau matikan kami husnul khatimah, dan matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah. Jadikan akhir kalam kami la ilaha illallah. Jadikanlah saat kami, ruh kami akan berpisah dari jasad ini, jadikan kalimah la ilaha illallah di hati dan lidah kami, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.